Selamat sejahtera Encik Nazmi. Selamat sejahtera. Saya Sri Vidya dengan rakan-rakan saya sekalian di sini. Kami semua daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ingin menjalankan interview dengan Tuan bagi tugasan ini projek kami. Sebelum tu kami ingin memperkenalkan diri sendiri. Silakan. Saya Nur Aisyah Jannah. Nama saya Nurzeti Alia, boleh panggil Siti. Nama saya Nur Aisyah, boleh panggil Ain. Okey. Kau okey ke? Dengar tak? Dengar Tuan. Okey. Tenang. Okey, so sambung. Bolehkah Encik bagi gambaran ringkas mengenai latar belakang dan pengalaman agensi Encik dalam perancangan harta pusaka? Okey. Setakat ni suara saya jelas Jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kepada cik-cik lah kerana sudi menjemput saya dalam sesi interview ni. Okey, pertama sekali memperkenalkan diri, saya Muhammad Nazmi bin Khamis seperti mana TikTok tu. Okey, saya merupakan graduan Undang-Undang dan Syariah, ijazah sarjana muda lah, Undang-Undang dan Syariah daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, USIM. Lepas tu saya sambung diploma lanjutan dalam bidang kehakiman syariah dan guaman dan amalan guaman di universiti yang sama. Okey. Degree saya graduate 2017, diploma lanjutan 2018. Okey, so 2018 juga saya ambil tauliah sebagai peguam syar'i di wilayah persekutuan. Okey, so saya boleh beramal ataupun praktis syariah di Kuala Lumpur, di wilayah Labuan dan juga Putrajaya. Okey. 2019 saya ambil satu lagi tauliah di negeri kelahiran saya iaitu negeri Melaka di 2019. So dalam pada masa yang sama saya set up juga my own legal firm, okey, di bawah nama Tetuan Nazmi Azhar and Associate. Dan saya sebagai partner lah. Sungguh pun saya ni dan partner sebagai peguam syar'i, tapi pengkhususan kami lah, terutama saya sendiri, memang fokus penuh kepada pengurusan pusaka, faraid, penulisan hibah dan juga wasiat. Dan lain-lain yang terkait lah. Okey, tu je kot setakat ni. Soalan yang kedua, bolehkah kami tahu apakah keperluan undang-undang yang terlibat dalam penyediaan wasiat? Okey, bagi penyediaan wasiat ataupun kita kata dari sudut dia punya, kita nak dapatkan pengesahan ke apa ke kan, so dia punya legal law yang terkait ataupun undang-undang yang terkait dengan penulisan wasiat, terutamanya for Muslim lah. For Muslim di bawah enactment wasiat orang Islam negeri-negeri. So kena tengok kalau kita tengok untuk keperluan wasiat untuk orang Islam terutamanya, kita kena tengok enactment setiap negeri. Negeri Selangor berbeza, praktis di Melaka berbeza, Shah Alam pula, di Kuala Lumpur berbeza. So kena tengok. Tapi for non-Muslim, dia ada Will Act dia. Saya tak ingat Will Act tahun 1955 ke apa ke. Nanti saya buat balik. Okey.
Sebab mostly kita ni lebih kepada syariah lah. Lebih kepada syariah setakat ni. Okay. Sekejap, sebelum tu nak tanya korang, kau siapa sebenarnya? Kami daripada Diploma in Insurance. Oh, Diploma and Insurance. Diploma in Insurance. Diploma in Insurance. Insurance yang takaful tu ke? Kita orang belajar yang general punya dengan takaful punya dalam satu skop. Saya pun sebelum ni jadi ejen takaful. Boleh tanya saya. Okey, sambung. Soalan ketiga. Siapakah orangnya? Kita nak tanya. Yes, Sri. Vidya. Tak dengar. Okay, apakah beza untuk harta pusaka untuk bukan Islam dan Islam Okey. antara pembahagian dia? Okey, pembahagian dia. So macam ni jawapannya ringkas je. Okey, orang bukan Islam dia ada akta pembahagian dia. Dan orang Islam dia ada akta pembahagian dia. Cuma dari segi sudut syariahnya, kalau saya sebut syariah tu maksudnya walaupun dia tidak didokumenkan, tak digazetkan sebagai satu undang-undang, okay, kita sebagai Muslim dia ada hukum ataupun kita panggil satu undang-undang dipanggil faraid. Okay, dalam Islam kalau seorang itu meninggal dunia, harta pusakanya akan ditadbir oleh hukum faraid. Dan kalau kita tengok akta pembahagian pusaka kecil 1955, sekarang dah ada pindaan, tapi belum keluar lagi dia punya return dia belum keluar lagi. So boleh semak balik nanti lepas ni. Dia ada cerita lah berkaitan for Muslim, dia ada ikut faraid. Tapi untuk jadual bagi pembahagian for non-Muslim dia ada juga. Dia ada juga, cuma kena semak balik dalam akta pembahagian untuk orang bukan Islam. Okay. Saya pun nanti saya boleh semakkan jugalah, nanti saya carikan, saya forward. Sebab soalan tak diberi awal, so saya tak dapat prepare dengan baik lah. Kalau ada siap-siap, saya boleh buat slide. Okay. Tu secara ringkas lah. So kalau for Muslim, dia tak ikut faraid, dia jawapannya masuk neraka lah. Sri Vidya, senang. Dia tak boleh pakai undang-undang lain selain faraid, walaupun dia nak sama rata antara lelaki dan perempuan. So kalau dia nak buat sama rata, dia ada cara dia berlandaskan hukum faraid itu sendiri. Okay, itu saja cara ringkas lah. Tak tahulah kena jawab panjang ke pendek ni. Nanti bagi balik soalan ke, saya boleh buat write up. Saya buatkan sikit. Senang kerja. Baik Tuan. Okay. Soalan yang terakhir. Tuan-tuan, 4 orang ke? Senang. Assalamualaikum Cik, saya nak soalan saya. Saya nak tanya, ada tak contoh aplikasi yang dapat membantu untuk penyediaan amanah dengan wasiat? Aplikasi yang digunakan. Kalau ikutkan, dia ada syarikat yang dia dah ada aplikasi untuk buat. Ada syarikat yang tak ada. Maksudnya macam kita lawyer, kita manually prepare. Manually prepare dokumen tu. Kalau syarikat-syarikat ni ada juga yang pakai apps. Sorry. Yang pakai apps ni, tapi dia ada yang tertutup. Maksudnya tertutup tu antara staff dia orang je. Ada apps tu. So dia akan key in. Kalau for client, kita macam contoh saya buat dengan RSB Trustee. Saya ada license bawa RSB Trustee. So bila nak buat will tu kita isi borang. Tapi di peringkat dia orang untuk dia buat dokumen, dia ada apps dia. Dia ada aplikasi dalam komputer dia lah. Tapi ada satu lagi syarikat, boleh semak pewarisan.com. Okay. So dekat pewarisan.com ni kalau tengok bahagian senarai peguam, saya antara sebahagian ni lah. Tapi pewarisan.com ni dia ada sediakan
penulisan wasiat melalui online. Cuma nak print dia ke, nak attested dia, nak dapatkan cop saksi tu kena bayar. RM50 tu tak silap. Tu ada. Tapi lain-lain company mostly masih borang manual. Tak ada aplikasi yang advance sangat pun. Tapi kalau untuk faraid, untuk kiraan kalkulator faraid tu, adalah macam As-Salihin Trustee, dia ada buat kalkulator faraid. Yang apa nama tu, Majlis Agama Islam Selangor ada kalkulator faraid. Macam saya tadi kalau macam Ain Syafiqah cakap tadi pasal amanah kan. So amanah tu kalau lawyer saya sendiri prepare memang manual juga. Kalau saya yang bawa RSB Trustee tu memang syarikat pengamanan, dia pakai borang. Isi borang, nanti dia orang akan dokumenkan. Macam itulah konsep dia. Cara simpelnya. Dia tak macam takaful, dia ada apps. Apply dia semua ada apps. Senang. Kami tak ada. Wallahualam. Ada soalan Cepu Mas? Soalan Ya. apakah yang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses faraid, wasiat atau harta pusaka Okey. sebelum atau selepas kematian waris? Okey. Memang sangat kritikal lah sebenarnya untuk kita mengurangkan kes permasalahan pusaka. Antara sebab kenapa kes-kes klien saya dia jadi susah, dia jadi payah. Sebab dokumen tak cukup. So dokumen apa yang diperlukan? Contohlah kalau kita masih hidup, satu benda je yang kita takkan ada, iaitu sijil mati. Okey, sebab kita hidup lagi. Yang kedua, IC waris-waris. Kita sangat perlukan IC waris-waris. Okey, sebab waris-waris ni maksudnya mereka yang berhak untuk mewarisi pusaka. Okey. Yang ketiga, senarai harta lah. Okey, arwah ni ada apa? Rumah. Contoh kalau rumah, kita perlukan grant. Kita perlukan perjanjian jual beli. Okey, kalau nak semak berkaitan dengan loan dia, kita nak kena tengok loan agreement dia dengan bank macam mana. Ada tak di cover dengan MRTT ataupun MRTA. Tahu kan? Mortgage reduced term takaful ataupun mortgage reduced term assurance. Okey. Lepas tu kita kena tengok jugalah. Kalau arwah ni ada, kalau kita ni ada hutang, so kena adakan dokumen-dokumen hutang tu. Supaya mudah waris nak rujuk dan mudah waris nak bayar. Walaupun ini Zeti berhutang dengan Syafiqah, kena tulis juga. Kan? Kena tulis makan tengah hari. Makan tengah hari Syafiqah kata, Zeti kata, duit aku tinggal lah kat Dagelah. Lepas tu Ain Syafiqah kata, dia kata, Amir pinjam duit aku dulu. Pinjamlah duit. Balik dah beranak, dah kahwin, dah beranak, apa semua dah tua. Tak ingat hutang. So hutang tu susah. Membuatkan kita tak masuk syurga. Tu cerita dia tu. So kena tulis, hutang dengan Ain Syafiqah pada tahun 2024 waktu tengah hari sebanyak RM8. Kena tulis. Tu antaranya lah. Dokumen hutang. Dia ada lagi dokumen-dokumen lain, tapi dokumen-dokumen lain tu dia tak. Nanti bolehlah saya tulis balik soalan ni, nanti saya masukkan lagi. Saya masukkan lagi dokumen yang diperlukan. Okey? Ada soalan lain? Macam mana kalau macam seseorang tu tak ada waris? Macam mana pengurusan harta dia? Okey. Kalau kata tak ada waris ni nak kena faham dulu. Apa yang dimaksudkan tak ada waris? Kadang-kadang orang hanya rasa dia tak ada anak saja. So, dia macam panik. Saya tak ada anak tuan. Harta pusaka saya ni pergi mana esok? Saya tanya mak ayah ada. Mak ayah ada. Okay, kalau mak ayah dia tak ada, adik-beradik ada. Adik-beradik ada. So ayah boleh jadi waris pusaka, mak boleh jadi waris pusaka. Okey. Adik-beradik boleh jadi waris. Dalam Islam terutamanya Sri Vidya yang saya sebut. Sorry kalau dalam Islam dia ramai lagi, ada 23 orang kategori waris yang berhak. Anak, mak ayah, suami isteri, adik-beradik. Adik-beradik pula ada yang kandung, ada sebapa, ada si ibu.
Okay, lepas tu ada anak saudara daripada adik-beradik lelaki. Lepas tu ada bapa saudara sebelah bapa. Lepas tu ada sepupu. Lepas tu datuk, moyang. Tu antara waris-waris faraid. Kalau betul dia semua ni tak ada. 23 orang ni tak ada. Contohlah, seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf dia masuk Islam. Yang lain masih dengan agama yang lain. Adik keluarga yang lain masih beragama lain. So bila yang mu'alaf ni meninggal dunia, tak ada orang yang berhak untuk mewarisi pusaka dia. Okay? Keluarga-keluarga dia yang bukan Islam tak boleh mewarisi pusaka dia yang Islam ni. Okay, so hartanya perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Tapi kalau kita ni yang normal people ni susahlah nak jumpa tak ada waris. Ada kes saya 2 pupu pun boleh dapat pusaka. Macam itulah konsep dia tu. Okay? Saya ada soalan. Macam mana kalau contoh Encik A ni dia wariskan wasiat kepada anak dia. Tapi anak dia meninggal dunia sebelum Encik tu meninggal. So apa dalam proses? Soalan yang bagus. Okay. Wasiat ni dilaksanakan bila? Sebelum pewaris. Itu dibuat. Maksud wasiat ni dibuat sebelum wasiat hidup. Sebelum wasiat meninggal. Sebab kalau pewasiat dah meninggal macam mana? Dia wasiat betul. Okay. So dia kena prepare masa dia hidup. Betul? So bila dia prepare masa hidup, dia bagi tahulah dia nak bagi dekat anak dia seorang. Okay. Tapi pelaksanaan wasiat ni berlaku masa pewasiat mati. Okay. Tiba-tiba kalau anak dia mati dulu, dia boleh ubah wasiat dia. Tak ada masalah. Dia boleh ubah. Sebab wasiat tu selagi belum mati, selagi itulah boleh dibuat baru. Dan yang latest prevail. Cuma kita nak cakap, dalam konteks Islam, apa yang dimaksudkan dengan wasiat tu sendiri? Nak kena faham tu. Kena tengok balik enactment negeri, sebab negeri-negeri ni berbeza dia punya tafsiran. Kalau ikutkan secara generalnya, secara syaraknya, generally, wasiat ni kepada bukan waris saja. Okay? Maksudnya kalau saya meninggal, selain daripada isteri, anak saya, mak ayah saya, selain daripada itu bukan waris dalam faraid. So maksudnya bukan waris tu orang yang tak layak mendapat pusaka kita melalui hukum faraid. Okay? So kita nak bagi pada dia, contoh kita nak buat tujuan charity. Kita nak bagi kepada rumah anak yatim, pusat tahfiz, kita nak bagi kepada masjid-masjid, mana-mana badan-badan kebajikan, kita boleh tulis wasiat. Tapi kalau wasiat kepada anak, kepada isteri, kepada suami, kepada ahli faraid, ahli waris faraid kita, wasiat tersebut kalau nak dilaksanakan, perlu dapatkan persetujuan semula waris-waris faraid. Okay? Sebab dalam Islam, yang wajib di dalam surah An-Nisa, ayat 11, ayat 12, ayat 176, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembahagian pusaka menurut faraid ni yang Allah dah tetapkan ni, berjalan setelah dilaksanakan wasiat dan dilunaskan hutang. So wasiat dekat sini bermaksud wasiat kepada bukan waris. Mungkin dah belajar ke apa ke ni, ulang kaji sikit lah. So kalau kepada waris tadi tu, bapa tulis wasiat untuk anak, kan? Kalau ikutkan pun, kalau anak tu hidup lepas itu pun, waris-waris lain kena setuju dulu. Betul tak nak ikut wasiat bapa ni? Berlandaskan hukum faraid balik. Ada konsep takharuj kita panggil. Nanti kena semak balik. Belajar faraid ke semester ni? Belajar faraid tak belajar? Ada cara pengeraan faraid. Tapi yang simple. Okey lah. Belajarlah tu kan. Bagus. Soalan faraid. Okey. Ada soalan lagi? Encik, saya nak tanya. Silakan. Apakah cabaran yang Encik hadapi sewaktu mengendalikan proses pembahagian harta ni? Okey. Cabaran tu agak banyak jugalah. Maksudnya banyak kategori, banyak jenis. Antara contoh tadi, cabaran dari segi sudut dokumen tu sendiri. Orang waris dia bersedia untuk uruskan. Dia faham nak kena uruskan. Tapi bila kita minta dokumen, tak ada. Pelbagai alasan lah, macam susah lah, leceh lah. Ada satu kes yang saya tengah buat ni, sijil mati arwah hilang. Sijil mati suami dia pun hilang. So tu cabaran yang pertama dari segi sudut dokumen. Yang kedua dari segi sudut kefahaman waris-waris.
tak semua orang jujur cakap lah. Tak faham faraid, yang faham faraid. Untuk makluman Sri Vidya, Muslim ni kalau cakap lah ada hukum faraid sekalipun, Sri, dia tak mahir sangat. Sebab bila tiba datang kepada pembagian pusaka, orang Islam ni dia cari alternatif lain tu. Saya pelik sikit lah. Kita pelik. Kenapa solat boleh je ikut 5 waktu. Puasa boleh je dalam bulan Ramadan 30 hari tak makan contoh lah. Tapi bila pembagian pusaka, dia macam Muslim dia takut. Bukanlah dia takut. Orang Islam ni dia macam dia nak cari alternatif lain seolah-olah tak percaya dengan hukum faraid. So ini cabaran dalam kita nak menyampaikan dakwah faraid itu sendiri. Kita kena maklumkan bahawa hukum faraid ini adalah sebaik-baik hukum datangnya daripada yang maha adil, yang maha mengetahui. So kita kena, dia macam ujian sikit lah. Kan? Dia macam ujian sikit. Terutamanya yang perempuan-perempuan rasa dia dapat sikit. Dia rasa dia tertindas. Sedangkan Allah beri orang perempuan zaman jahiliah tak dapat apa-apa. Orang lelaki dapat lebih tu sebab dia tanggungjawab dia ada isteri, ada anak-anak yang dia nak kena nafkahi. Orang perempuan tak apa. Dia dapat duit pusaka, dia punya seorang. Dia nak beli dark scarf ke, bawal apa, pari ke apa kan. Itu tak ada masalah. Tapi orang lelaki dapat pusaka, walaupun lebih dia kena fikir. Nak kena bayar bil tu, nak kena bayar tu cerita dia lah. So kadang-kadang orang cari alternatif lain. Apa option lain. So benda tu kadang silap. Tu kefahaman waris-waris lah terhadap hukum faraid. Selain daripada tu ada jugalah yang tak nak bagi kerjasama, ego kan. Macam tu lah konsep, lebih kurang pusing-pusing kat situ jugalah. Cabaran besar dia. Okay, Wallahualam. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, tak ada. Saya ada soalan. Satu orang tu, dia kahwin senyap. Dia tak beritahu pun bini dia yang first. And dia ada anak. Lepas tu orang tu meninggal. Macam mana dengan anak dia dengan bini yang kedua? Sebab tak ada siapa pun tahu yang dia kahwin lain. Benda ni bahayalah sebenarnya. Aisyah tu jangan buat Dia macam ni tau. Sungguh pun dia isteri yang sedia ada ni tak tahu. Anak-anak yang sedia ada ni tak tahu. Bahawa suami ni dah berpoligami dan dah ada anak. Walaupun macam tu, hak isteri yang baru tu dan anak yang baru tu tetap ada. So sebagai orang lelaki, saya lah yang lelaki kan di sini. nak berpoligami ataupun cik-cik nanti esok menjadi isteri kedua ke ketiga ke. Mana tahu kuota semua penuh kan, lelaki ni dah tak cukup sangat orang kan. Bila nak jadi yang kedua, cakap dengan abang, bang, maklumkanlah apa yang berlaku antara kita ni dekat isteri dengan anak-anak. Sebab kita takut nanti kita termakan harta haram, teraniaya mana-mana pihak dalam pembagian pusaka. Hak tu tetap ada tau. Tak boleh kata, siapa suruh kau senyap kan dah tak dapat harta. Tak boleh. Dia tak boleh guna hukum tu. Tanya, walaupun kita isteri pertama, mungkin berapa tahun sekali nak tanya. Tanya, bang ada kahwin baru ke tak? Esok senyap. Bagi tahu, esok kan abang mati susah saya. Kan? Contohlah macam tu. Tak tahulah. Korang macam mana. Okay? Wallahualam. Ada soalan lain. Ataupun kalau dah nikah luar tu, pergi daftar lah. Nampaklah sikit ada rekod tu. Kat Pejabat Agama Islam. Antara tiga ni, amanah, faraid, wasiat dan harta pusaka, yang mana lebih baik untuk sediakan untuk kanak-kanak sebelum mati? Macam mana balik? Ulang balik. Mana yang lagi baik untuk? Kan ada wasiat, faraid, amanah semua kan. Antara ni semua mana lebih baik untuk pilih sebelum kita mati kan, bagi kepada anak? Okey. Dia macam ni. Kadang-kadang orang tanya saya lah, mana lagi bagus? Cuma awak tak, kamu hibah. So ada orang akan tanya wasiat bagus ke, hibah bagus ke?
amanah bagus ke ataupun faraid. Dia macam tu tau. So dia macam ni tau. Setiap apa yang kita sebut tadi, yang disebutkan oleh Sri Vidya, dalam Islam, semua tu dibenarkan. Dibenarkan maksudnya dibolehkan. Dia tidak ada mana yang lagi bagus, maksudnya tak ada yang lebih saya boleh jawab mana yang lebih bagus, tak boleh. Kena tengok based on case by case. Okay? Kalau contoh, kita ni ada anak bawah umur. Okay? Dan kita ni tengok kalau kita meninggal dunia, tak ada pun siapa-siapa yang layak untuk menjaga anak kita. Kita tengok pun mungkin, kita risaulah adik-beradik kita pun mungkin atau tak ada adik-beradik ke, adik-beradik tak boleh harap ke, contohlah. So mungkin kita perlukan pelantikan pemegang amanah. Okay, sama ada melalui syarikat amanah ataupun mana-mana individu yang kita rasa kita boleh percaya. Okay, kalau macam wasiat kena tengok. Kalau saya cakap tadi wasiat kepada bukan waris, tu cara nak gunakan. Kalau kepada waris, boleh. Kepada ahli keluarga, boleh wasiat tu. Tapi esok lusa, bila meninggal, waris kena buat persetujuan balik. Nak ikut tak wasiat bapa, berlandaskan hukum faraid. Maksudnya, waris-waris dah tahu dulu bahagian faraid dia, baru dia tengok wasiat tu. Nak jalankan ke tidak. Okay. Tapi kalau kepada charity tadi tu, kepada bukan waris tu wajib limit 1/3. Nanti boleh baca balik berkaitan dengan wasiat tu. Okay, kalau faraid ni, kalau tak buat apa-apa masih hidup, harta pusaka tu akan berjalan seperti mana hukum yang Allah dah tetapkan. Ada contoh je. Tak buat hibah, tak buat wasiat, tak ada pengamanan. Faraid tu dari segi sudut pembahagiannya ada. Cuma dari segi sudut pentadbiran tu kita kena tengok undang-undang kita. Macam mana dia cakap. Okay, anak berumur ni macam mana nak secure hak dia. Kalau tanah, kena ada caveat dia. Kalau duit-duit, kena hantar ke amanah raya. Ada macam tu. Okay. Kalau hibah pun tengoklah. Kalau hibah, kena tengok juga macam mana dia punya proses hibah. Sebab hibah ni panjang. Banyak cerita buat hibah saja je. Memang banyak. Boleh buat satu hari punya bengkel. Jujur cakap. Panjang sangat. Korang pun kalau 5 minit ni memang terberak nak dengar. Termuntah agak nak dengar. Tentulah lebih kurang konsep tu. Okay. Rasanya sampai itu je daripada kami. Ni bawa subjek apa ni? Bawa subjek financial planning. Financial planning. Okay. Nanti kita salam bicara. Okay. Thank you luangkan masa dengan kami. Okay, sama-sama. Nanti kalau tu bagilah balik soalan, nanti saya jawabkan dengan return. Alright. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Nanti. Okay, sama-sama. Bye.